أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini. Dapat sama-sama kita bertemu, bertandang di Dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita duduk di atas sebuah jalan ketaatan, iaitulah dia jalan menuntut ilmu. Yang mana kita sangat berharap dengan sedikit kesungguhan, pengorbanan, kesanggupan kita di kala ini, Allah Azza wa Jalla hitung sebagai amal saleh. Dan dengannya kita berharap moga-moga kita semua dipermudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebagaimana biasa dan juga sebagaimana yang kita semua maklumi, malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaih. Yang mana hari ini kita akan masuk kepada satu judul ataupun satu tajuk yang baru, dan tajuk tersebut adalah doa at-ta'ziyah, doa menyampaikan ucapan takziah, pada muka surat yang ke-279. Pada pertemuan yang sudah telah kita bacakan berkenaan dengan ad-doa lil farati fis salati alaih, doa untuk bayi kan, yang kita dah baca pada pertemuan yang sudah berkenaan dengan doa untuk siapa? Balita kan. Baru kita tahu balita tu rupanya bawah 5 tahun kan. Oh subhanallah. Jadi bahasa Indonesia ni dia banyak kompres daripada ucapan yang panjang-panjang, maka dipendekkan. Jadi kalau kita belajar pada minggu yang lepas pada poin yang ke-56, dapatlah kita membacakan beramai-ramai berkenaan dengan doa untuk mayat bawah 5 tahun saat mensolatkannya. Jadi insya-Allah malam hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, dan itulah dia yang telah kita nyatakan tadi, doa at-ta'ziyah, doa bagaimana nak menyampaikan ucapan ta'ziyah. Jadi kalau kita lihat apakah erti daripada doa ta'ziyah ataupun perkataan ta'ziyah itu, maka dia adalah datang daripada perkataan al-aza. Al-aza, dan al-aza itu membawa maksud as-sabr, iaitu sabar. Jadi kata nama lain bagi as-sabr adalah al-aza. Sementara at-ta'ziyah artinya adalah at-tasbir, iaitu meminta supaya bersabar dan membawa kepada kesabaran dengan mengingatkan segala apa yang dapat menghiburkan orang yang tertimpa musibah, meringankan kesedihannya dan memudahkan urusannya. Jadi ta'ziyah ini dia bukan semata-mata ucapan daripada mulut kita untuk menyuruh dia bersabar, akan tetapi meringankan kesedihan dia dan memudahkan urusannya. Itu adalah maksud daripada at-ta'ziyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita tahu dalam kehidupan ini kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada anak kecil, orang remaja, dewasa ataupun orang tua, kaya ataupun miskin, kita tak pernah terlepas daripada ujian. Dan di antara ujian yang paling besar dalam kehidupan insan adalah saat dia kehilangan orang yang tersayang. Ada orang yang setelah kehilangan orang yang tersayang tadi itu boleh menyebabkan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang pernah saya temui, saat dia kehilangan orang yang paling dia cinta dan sayangi, malah buat dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi na'udzubillahi min zalik. Maka apa yang patut kita lakukan? Maka selaku seorang muslim, selaku seorang muslimah, kita sangat berhajat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama ini agama salim, agama penuh kesejahteraan dan keselamatan. Dan di antara bentuk keselamatan dalam beragama, dalam agama Islam ini, saat kita saling doa mendoakan. Bahkan ada pepatah,
ataupun bahasa Arab yang menyebutkan kepada kita ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang beriman. Oleh yang demikian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita beberapa jenis ataupun Nabi ajarkan kepada kita doa untuk mengucapkan takziah kepada orang yang kehilangan orang yang dia cintai. Jadi sebelum daripada itu juga telah kita tahu tadi apakah maksud al-azza ataupun ta'ziyah. Makanya di dalam bahasa Arab juga dinyatakan kepada kita ta'ziyah itu adalah al-maqsud bit-ta'ziyah ma yakunu bihi tahwin. Dia adalah sebuah hal yang mendatangkan kesedihan ke atas seseorang. Wat tasliyatu lil musab bil musibati min fuqida man yuhibbu aw nahwihi. Maka diberitahu kepada kita bahawasanya ta'ziyah itu adalah perkara yang menyebabkan seseorang tertimpa musibah dan dia bersedih hati. Maka kita ini sebagai orang yang tak diuji oleh Allah Azza wa Jalla lagi ataupun yang telah diuji dengan kehilangan orang yang kita cintai, sepatutnya kita datang kepadanya dengan melakukan tasliyah. At-tasliyah itu artinya adalah menghiburkan. So di antara hiburan yang kita boleh berikan kepada orang yang telah kehilangan orang yang dia cintai adalah dari sudut ucapan doa yang baik. Makanya doa yang terbaik pastilah kita tahu dia datang daripada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Berbeza dengan doa yang kita karang-karangkan. Kadang-kala terlalu panjang dan panjangnya sampai-sampai seolah-olah kita ni nak ambil kesempatan. Jadi kembalilah kepada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jauh lebih baik. Jadi jom kita pergi kepada hadis yang kita ataupun zikir yang kita nak belajar pada malam hari ini berkenaan dengan doa ta'ziyah saat seseorang itu kehilangan orang yang dia cintai. Apa yang sepatutnya kita sebutkan. Jadi saya baca, kita ikut bersama-sama. Inna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Jadi ini di antara ucapan yang boleh kita sampaikan kepada seseorang yang baru sahaja kehilangan orang yang dia cintai. Jadi kita nak sama-sama belajar. Doa ini datang daripada siapa? Siapa yang ceritakan kepada kita? Makanya doa ini datang daripada An Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Doa ini datang daripada Usamah bin Zaid dan dia adalah anak kepada cucu kepada Zaid, dia adalah cucu kepada Harithah. Bapa dia adalah Zaid bin Harithah. Sebab tu kita sebut radhiyallahu anhuma. Qala, apa katanya? Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang bermajlis dengan Nabi. Fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uuhu. Maka anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat beliau adalah Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni kita tak jumpa nama dia. Maka kita saat buat pembacaan, yang hantar utusan itu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab radhiyallahu anha. Jadi fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uuhu. Makanya anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seseorang, kita panggil messenger lah, untuk sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Kemudian orang, kita panggil postman, apa bahasa kita nak sebut, messenger lah. Orang yang datang bawa message tu, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu yang Zainab suruh khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya anak kepada Zainab hampir-hampir bertemu mati. Nak maut, nak meninggal. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, inna bni qad ihtudira fashhadna. Sesungguhnya anak lelaki kami hampir-hampir wafat. Ihtadara, dah hadir dah. Kewafatan tu, kematian tu dah dekat sangat dengan anak lelaki tersebut. Dan apa nama anak lelaki Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama anak dia? Ali bin Abil As. Dalam ni pun dia tak cerita. Jadi sebab itu kita kena buat pembacaan dan kita kena tulis lah.
Supaya kalaulah ada orang bercerita, ada orang bertanya kepada kita, doa ni datang daripada mana, sekurang-kurangnya malam hari ni kita tahulah. Anak perempuan Nabi bernama Zainab perintahkan seorang lelaki bertemu dengan Nabi SAW untuk dia bagi tahu kepada Nabi Ali bin Abil As sedang berada dalam keadaan nazak. Dah sakit dah nak wafat dah. Faqala lirrasul, maka dia sampaikanlah ucapan itu kepada Rasul. Maka Nabi pun kata, irji' ilaiha, wahai lelaki, wahai messenger, wahai pemuda, kembalilah engkau kepada Zainab. Fa akhbirha, bagi tahu kepada Zainab, inna lillahi ma akhaza, sesungguhnya Allah berhak mengambil apa yang dia kehendaki. Walahu ma a'ta, dan Allah Taala sangat berhak nak bagi apa yang dia nak bagi. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, setiap sesuatu itu telah pun ada kadarnya, telah ada tempoh yang tertentu. Fal tasbir, dalam hadis ni disebutkan fal tasbir wal tahtasib, hendaklah engkau bersabar dan hendaklah engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku? Messenger tadi pun dia patah balik bertemu dengan Zainab radhiyallahu anha. Dia cakaplah kepada Zainab apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Fa'adar Rasul, maka Zainab utus sekali lagi lelaki tadi. Pergi jumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Maka messenger tadi kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Zainab sangat berharap yang engkau ada di sisi cucumu ataupun di sisi anak kepada Zainab tersebut. Datanglah wahai Rasul. Qala, maka Usamah bin Zaid kata, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terus bangun, wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah, dan berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi nama Sa'ad bin Ubadah ini merupakan ketua pimpinan untuk Ansar. Kan ada dua Muhajir, Al-Ansar ada apa dia punya pecahan tu, Khazraj dengan Aus. Satu pemimpinnya bernama Sa'ad bin Mu'adh, satu lagi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni saya teringat hadis di mana beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qad matat, wahai Rasul, mak aku telah pun meninggal dunia. Afatasaddaqu anha, boleh tak aku bagi sedekah bagi pihak mak aku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, kau boleh bagi sedekah bagi pihak mak engkau. Fa ayyu sadaqati afdal, oleh yang demikian wahai Rasul, kalau kau kata boleh bagi sedekah bagi pihak mak aku, sedekah apa yang terbaik? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, suqiyal ma, belanja orang minum. Belanja orang minum. Kan? Jadi saat kita jamu orang minum, kita jamu orang makan, kita berharaplah semoga ada sisi pahala, ada pahala di sisi Allah untuk siapa? Untuk ibu dan juga ayah kita yang telah wafat. Jadi ini cerita kalau orang tertanya-tanya siapa dia Sa'ad bin Ubadah ini kan. Jadi ini antara kisah yang masyhur lah. Silakan. Untuk kalau kita contoh macam dia buat masak-masak kan. Jadi bagi kawan makan kat rumah dia niat saya sedekah untuk contoh mak ke apa dapat lah. Macam mana? Kalau dia kata saya masak ni, kawan bantu salam makan kat rumah, niat untuk mak saya kira sampai lah. Sampai insya-Allah. Kan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita etika bagi sedekah ni. Allah kata kalau engkau menjaharkan, kalau engkau i'lankan yang kau nak bagi sedekah, okey, fa ni'mahi, silakan kata Allah Taala. Wa in tukhfuha, tapi kalau engkau sembunyikan, itu jauh lebih baik. Wa tu'tuha al-fuqara, dan kau belanja kepada orang-orang yang fakir, itu jauh lebih baik daripada engkau menjaharkan. Apa masalah jahar? Kita takut berlaku riak dan kurang padanya ikhlas. Itu sahaja. Silakan. Silakan. Kita sedekah untuk arwah ayah atau mak yang meninggal itu satu. Kedua, bila kita puasa ganti untuk ayah kita juga kan. Dua-dua ni perlu ke kita melafazkan sahaja puasa untuk ayah dan sahaja aku sedekah, aku bagi seorang ni aku sedekah untuk mak aku. Ataupun kita kata apa aku belajar yang ni, kita tahu kita niat Allah. Niat puasa kepala ni sampai untuk mak ayah aku, sebab mak ayah aku pun tu ajak aku sedekah dari kecil. Sahih. Jadi tak perlu lafaz lah. Kita semua sedia maklum, innamal a'malu
binniyat. Cuma kita berada di daerah Nusantara ini, memang kita terdidik daripada kita kecil untuk senantiasa melafazkan nawaitu sauma ghadin, usalli fardhu subhi. Tak lain dan tak bukan lafaz-lafaz tersebut hanya untuk membantu kita memperkukuhkan niat yang kita telah pun pasang. Tapi bersamaan dengan itu, baik solat, baik sedekah dan semisalnya, dia tak berhajat kepada lafaz. Lainlah kalau kita nak bayar zakat dan semisalnya kita nak beli barang ada ijab qabul, maka itu kena lafaz lah. Tapi kalau setakat nak dirikan salat, setakat nak bagi sedekah, maka kita ada option. Nak cakap pun silakan, tak nak pun silakan. Boleh? Jadi gitulah. Kalau kita buat tu, sekurang-kurangnya orang tahulah kenapa kau buat. Kan, kenapa tiba-tiba jamu makan banyak sangat ni, maka kita pun berkata moga-moga ada sisi pahala untuk ibu aku dekat dalam kubur, untuk ayah aku di alam sana. Boleh sahaja. Dan kalau kita kata saya saja je nak jamu makan, hari ni kan hari baik, bulan baik, sajalah nak jamu makan. Jadi tak jadi masalah juga. Kita berada dalam bulan-bulan haram yang Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, kamu jangan menzalimi diri-diri kamu di dalam bulan-bulan haram tersebut. Maka kadang-kadang kita bolehlah guna jawapan-jawapan tu untuk tutup kita punya niat asal, supaya orang tak nampaklah yang kita ni nak tunjuk kita ni anak soleh ke dan semisalnya. Sebab kita memang nak jadi anak soleh, tapi kadang-kadang mulut-mulut orang tu dia boleh nak tunjuk bagus lah tu, nak tunjuk hebat lah tu, nak tunjuk banyak duit lah tu. Ada je ucapan-ucapan tu boleh buat hati kita terusik kan. Baik, jadi kita kembali kepada hadis ini. Kata Usamah bin Zaid, bila Nabi SAW bangun, yang bangun juga pada ketika itu adalah Sa'ad bin Ubadah dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa talaqtu ma'ahum, kata Usamah bin Zaid, aku pun berjalanlah bersama Nabi, Sa'ad dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Farufi'a ilaihi as-sabi wa nafsuhu taqa'qa'u ka'annaha fi shannah. Maka bila Nabi sampai sahaja kepada Ali bin Abil As. Siapa tadi Ali bin Abil As? Cucu Nabi lah. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus merangkul, Nabi terus meletakkan di atas ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa. Pernah dengar tak perkataan taqaqa? Tak pernah dengar? Kan pernah tak kita baca satu hadis, kita pernah dengar Nabi sebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, maka malaikat yang mulia akan berdamping dengan dia. Sebab itu orang yang rajin baca Quran, di antara perkara yang disunnahkan untuk dia buat sebelum dia baca Quran adalah, selain berwudu, adalah gosok gigi. Dalam sebahagian hadis Nabi kata, sesungguhnya saat kita membaca Al-Quran, maka malaikat akan meletakkan mulutnya pada mulut si pembaca Al-Quran tersebut. Maka dengan itu kita kena harumkanlah bau mulut. So di antara cara mengharumkan mulut dengan jalan gosok gigi ataupun bersiwak. Baik. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ata. Nampak? Yatata'ata. Yang ni taqaqa. Dia ada beza kan? Yatata'ata itu maksudnya tersangkut-sangkut. Yataqaqa ini dia adalah su'abut tanaffus. Dia susah nak bernafas. Pernah tengok orang kena asma? Ada macam tu. So maksudnya ketika Ali bin Abil As berada dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada dalam posisi susah nak bernafas. Ka'annaha fi shannah, seolah-olah bunyi degupan tu bagaikan air yang sedang berlalu di atas bekas kulit yang kering. So ini istilah macam mana? Kita nak bagi tahu kadang-kadang bunyi tong air yang kosong tu, bila ada air tu kalau kita gerak-gerakkan dia ada bunyi brr. Dia tak bunyi selalu. Dia bunyi brr. Maksudnya susah nak bernafas lah. Okey. Apa lagi yang berlaku? Fafadat ainah. Pada ketika itu Nabi tengok Ali bin Abil As berada di ribaan Nabi itu, maka Nabi pun menangis. Dekat sini kita nak bagi tahu inilah basyariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi kita tidaklah 24 jam happy go lucky. Ada waktu Allah Ta'ala uji, Nabi sedih. Ada waktu Nabi gembira. Ada waktu Nabi mengantuk. Ada waktu Nabi lapar. Dan ini menunjukkan basyariah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafadat ainah. Mata Nabi pun mengalir air. Fafadat ainah ni maksudnya kelopak mata ni bergenang, kemudian tumpah pula air pada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya asyik tertendang dia punya benda ni kot. Subhanallah. Tak. Kurang insya-Allah. Baik. Jadi fafadat ainah, air mata Nabi pun
mengalir. Faqala lahu Sa'd, maka Sa'ad pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasul? Maksudnya sebab apa menangis ni wahai Rasul? Pasal dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyatakan sesungguhnya mayit la yu'azzib, akan diazab oleh Allah, akan diazab oleh para malaikat bibukail hayy. Innal mayyit la yu'adzib bi buka'il hayy, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jenazah akan diazab di dalam kubur disebabkan tangisan orang hidup. Faham tak? Sebab tu kita tak boleh, kan Nabi kata laisa minna man latamal khudud, bukan daripada golongan kami orang yang menampar-nampar pipi. Dulu jahiliyah kalau ada orang mati dia akan, kenapa kau mati tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku dulu? Kau janji nak sehidup semati, so dah tampar. Tak boleh terima hakikat. Wasyaqqal juyub, bukan daripada golongan kami juga orang yang merobek pakaian. Ada orang kadang-kadang kita tengok lah, marah ke ataupun terlalu sedih, dia tak boleh terima dia punya kehilangan tu, dia tarik tudung lah, dia koyak baju lah. So, benda ni Nabi kata bukan daripada golongan kami. Dan yang ketiga, wada'a bida'wal jahiliyah. Orang yang merintih bagaikan rintihan orang-orang jahiliyah. Ni kita kata menangis, berguling-guling ke, dia hantuk kepala kat dinding ke, tak boleh terima hakikat. Jadi Nabi kata tak begitu. Tiba-tiba bila berlaku begini, Nabi pun menangis. Jadi Sa'ad bin Ubadah bila tengok tu, dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadha? Ni air mata apa?" Seolah-olah dia nak tanyalah. Asalnya kata tak boleh menangis ataupun jenazah akan diazab dek kerana tangisan orang hidup. Tapi tiba-tiba Nabi sendiri menangis. Maka Nabi SAW pun jawab, "Hadhihi rahmah." Sesungguhnya air mata ini adalah air mata kasih sayang. Air mata kasih sayang. Dia bukan air mata tak boleh terima hakikat. Boleh faham tak? Ada beza tu. Kan ada orang dia kesedihan, kadang-kala dia punya air mata tu mengalir, itu kita panggil fitrah. Tapi ada orang dia tak boleh terima hakikat sampai berhari-hari dia menangis, jadi Kasim selamat. Ataupun apa lagi, dia tak makan berhari-hari, dia tak boleh tidur dan semisalnya, macam orang putus cinta lah kan. Dunia ni seolah-olah telah kelam, telah gelap. Jadi dia tak boleh nak move on. Sebab tu Nabi ajar kita supaya baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku daripada terkena kesedihan waktu akan datang dan kesedihan masa lampau. Masa lampau ni maksudnya tak boleh nak move on. Jadi alhamdulillah kita belajar Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya saya nampaklah saat kita kehilangan orang-orang yang tersayang, fa walhamdulillah kita mampu nak tempuh, nak harung dengan jalan yang dianjurkan daripada menerusi Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi kata, "In hadhihi rahmah." Sesungguhnya air mata ini adalah air mata kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan setiap jiwa dalam hati hamba-hambanya penuh dengan kasih sayang. Dan Nabi kata, "Wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama." Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya akan mengasihani hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Pernah dengar kan hadis ketika mana Nabi SAW jumpa budak-budak kecil, anak-anak yatim, Nabi pergi peluk seorang-seorang, Nabi salam, Nabi cium, Nabi tanya khabar, Nabi bagi sedekah. Maka berkata seorang badui, dia kata, "Ya Muhammad, madza sana'ta?" Wahai Muhammad, kau buat apa ni? Ana indi asyara aulad, aku ada 10 orang anak, walam asna bimithli ma sana'ta au kama qal. Aku tak pernah pun buat macam mana yang kau buat tadi ni. Maksudnya jumpa budak-budak peluk, cium. Maka Nabi pun jawab dengan ucapan yang paling masyhur lah, ataupun yang paling biasa kita duk dengar. Nabi kata, "Man la yarham la yurham." Siapa tak menyayangi, dia juga tidak layak untuk disayangi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk bumi, nescaya penduduk langit akan cinta padamu. Baik. Jadi daripada keseluruhan kisah yang disampaikan daripada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma tadi, maka kita tahulah saat Ali bin Abil As, iaitu cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada dalam keadaan nazak, berada dalam keadaan tenat, di antara ucapan yang diajarkan oleh Nabi untuk ucap takziah kepada seseorang yang hampir-hampir kehilangan ataupun telah pun kehilangan orang yang dia cintai adalah dengan menyebutkan innalillahi ma akhadha.
Apa maksud innalillahi ma akhadha tadi? Kita dah sebutkan tadi, sesungguhnya Allah berhak mengambil apa sahaja pun yang dia kurniakan. Jadi, dalam hidup ni kalau kita belajar Quran dengan sunnah jamaah sekalian, kita akan belajar erti pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua yang kita miliki bukanlah milik kita secara total. Hatta dalam Al-Quran kalau kita rajin baca, Allah Taala sebut ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Ingat, apa yang ada di sisi kalian semuanya akan sirna, semuanya akan hilang. Apa saja yang kita miliki. Pernah tak dengar jenama kedai mainan yang terbesar dahulu ada Toys R Us? Wah, mana dia sekarang? Kita pernah dengar jenama kamera Konica, mana dia pergi sekarang? Kita pernah dengar jenama yang besar-besar, baik dari sudut butik ke, bateri ke dan semisalnya kan. Dulu ada bateri yang berlari laju tu, nama apa kawan tu? Duracell kan. Ada lagi ke dia? Kan? Boleh, jadi kita pernah ingat nama dia tapi jarang kita dapat jumpa di kedai-kedai, di toko-toko. Yang kita duk nampak Energizer, apa lagi? Panasonic. Nak murah pergi DIY. Betul tak? Jadi benda-benda tu kita nampak sekarang, tapi nama-nama besar satu waktu dahulu hari ni dia telah sirna. Dia hilang. Sampai-sampai boleh jadi orang tak ingat pun. Ada apa? Nokia. Nokia ni dia kira boleh tough lagi pasal dia jaga line telefon. Dia bukan semata-mata jaga produk alat komunikasi itu semata-mata, tapi dia, sebab tu ramai kenalan-kenalan saya dekat Saudi dahulu, maka ketika ditanya abang kerja apa dekat sini, dia sebut Nokia. So dia kata jual telefon ke? So dia kata bukan jual telefon Ustaz. So Nokia ni dia jaga syabakah, dia jaga line. Macam kita kot TM ke kan, so jaga line kan. So Allah Ta'ala a'lam. Baik jemaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada ayat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innalillahi ma akhadha. Maka kita tahulah semua benda yang kita duk ada bukan kekal dengan kita. Hatta benda yang paling kita sayang, orang yang paling kita sayang, cukup waktu habis, hilang, berlalu pergi. Adalah kot waktu kita kecil-kecil, boleh jadi kita ada pemain bola tanah air kita, Masya Allah, Tabarakallah, Bunyamin kan. Saya kira, kalau saya pun dulu pernah jatuh cinta pada sepak bola ataupun bola sepak, maka saya akan ada boot saya yang paling saya sukalah. Dulu ingat lagi pakai Diadora Bomberman warna merah tu kan. So kalau pakai tu atas padang tu kita paling menyinar, main tak apa-apa pun. Lidah ke depan lagu tu, ampun, duk ingat lagi, Masya Allah. Dan saya kira boleh jadi saudara kita ada boot yang dia minat Predator ke dan semisalnya, tapi bila ditanya hari ni mana boot-boot yang pernah menjadi kegilaan dambaan beliau, maka dia akan kata sama ada kaki dah tak muat dah Ustaz, ataupun dah terlalu old school, saya pun dah tak minat lah lagi dengan boot tersebut. Boleh tak nampak benda-benda ni? So dia tak payah tunggu dia hilang pun, kadang-kadang kita sendiri menyampah nak tengok dah lah. Jadi Allah bagi isyarat kepada kita, innalillahi ma akhadha. Allah bukan menyampah dengan mematikan hamba, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ajar kepada kita bahawasanya tak semua yang kau ada ni akan senantiasa dengan kau. Sebab ya. Oh, alhamdulillah. jangan tengok isteri rasa menyampah. Jangan, sebab dia adalah orang yang di samping kan, tadi baru ada daurah kan, daripada pagi berkenaan dengan kekeluargaan. Dia kena pupuk rasa cinta dengan pasangan. Kadang-kala betul kita ahli majlis ilmu, kita memang datang dengar kepada pengajian, tapi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu-waktu Nabi akan dating berdua-duaan. Dan benda tu untuk gain semangat. Kena buat perangai macam tu. Maksudnya cuba ambil waktu berdua-dua di bawah bulan jalan, di taman-taman, di waktu malam. Benda ni kena pupuk sebab Nabi buat. Ada waktu Nabi berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha, tengok siapa laju, siapa menang. Sampai satu waktu Aisyah pula cerita ketika Nabi telah menjadi sedikit berusia dan perut Nabi mula menampakkan maksudnya yalah asar tua, makin dewasa, makin tua, maka Nabi pada ketika itu kalah berlari dengan Aisyah. Maksudnya apa? Daripada Nabi muda sampai ke Nabi berusia, ada juga waktu Nabi berlari. Kita tak dan tua tak mau lari dah pun nak. Terasa ramai ni, subhanallah, dah gurau aja. Kan? Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berpatah balik kepada yang saudara kita sebutkan, janganlah kita apa kita panggil menyampah melihat kepada pasangan kita. Jangan
berbuat baiklah. Khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap ahli keluarga kalian, dan aku adalah orang terbaik terhadap ahli keluargaku. Jadi kita nak kena tirulah. Saya tak sempat nak dengar habis tadi Dr. Abu Anas punya syarahan pagi hari tadi. Ala kullin, saya rasa dia dah telah pun menyampaikan kepada kita antara sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Kalau Aisyah radhiyallahu anha minum daripada satu gelas, maka Nabi akan cuba cari spot bibir di mana bibir Aisyah melekat. So dekat situ yang kita nak kena cuba buatlah. Kadang-kadang orang duk nampak macam apa kita panggil istilah tu, menggeletis. Nampak beria sangat kan. Tapi kita je tahu antara kita dengan pasangan. Moga-moga dia menaikkan keharmonian rumah tangga. Wallah ta'ala alam. So itu yang pertama. Walahu ma'ata. Allah Ta'ala sangat powerful untuk dia bagi apa yang dia nak bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Jadi kadang-kadang kita tengok ada jenis-jenis manusia ni, dia berusaha sikit aja, tapi dia dapat penghasilan banyak. Ada orang kita nampak dia usaha sampai 12 tengah malam pun, hujan lebat pun masih lagi duk hantar makanan, bawa barang nak pergi hantar. Tapi penghasilan dia tak sebanyak orang lain. Jadi kalau kita faham apa yang kita baca pada malam hari ni, kita tak akan pasrah kosong. Tapi dalam waktu yang sama kita akan pasrah dalam keadaan ridha. Ridha tu maksud dia pasrah lah. Tapi ada orang dia pasrah, dia tak ridha. Macam mana nak cakap? Tak boleh terima. Kan? Aku rasa aku lebih cantik daripada dia. Kenapa dia terpilih? Aku rasa aku lebih layak daripada dia. Kenapa dia yang diangkat? Jadi ada orang dia pasrah, tak redha. Jadi kita kena jadi orang yang redha. Sebab kita kena faham hakikat. Setiap kali kita berada 4 bulan dekat dalam rahim ibu kita, maka telah ditiup 4 hal, betul? Dan salah satunya adalah rezeki. Jadi Allah Ta'ala tahu kita semua tak akan mati kecuali setelah rezeki kita disempurnakan. Kita tak akan mati kecuali setelah rezeki kita disempurnakan. Jadi terus menerus berharap-harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dialah Maha memberi. Walahu ma'ata. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kemudian Nabi ajar kita untuk sebut segala sesuatu di sisi Allah memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Kita pun sama juga. Jangan cakap barang. Kalau kita beli handphone, maka dia akan bagi tahu expired date. Contoh bila macam iPhone kita dok beli kan, siapa-siapa dok pakai, maka dia tahu bila ada iOS yang keluar baru, maka hak yang lama-lama tu dah tak boleh nak pakai. So ada tarikh tamat tempoh. Kita pergi beli susu ke, kita pergi beli beras ke, maka dia ada tarikh tamat tempoh. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Allah bagi tahu setiap sesuatu ada tarikh tamat tempohnya. Begitulah dengan usia kita. Dan Nabi dah bagi isyarat kepada kita usia kita berapa? Berapa? 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku dia punya range antara 60 sampai 70. Wa aqalla minhum may yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang melepasi 70 tersebut. Kalau ada dia memang rare lah. Maksudnya orang yang Allah Ta'ala pilih untuk diberikan usia yang sedikit lebih daripada 70. Tapi kalau kita ni sedar diri kan, kita dah usia berapa dah? Saya 30-an, kalian boleh jadi yang 40-an, 50-an dan seterusnya. Maka sebenarnya kita bukan semakin jauh dengan mati, bahkan kita semakin dekat dengan mati. Dan Nabi bila ajar kita baca doa ni, kita kena renung. Kenapa Nabi sebut wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma? Setiap sesuatu itu ada waktunya, ada ketetapan yang berlaku ke atasnya, supaya kita pun nak kena tahu, aku juga suatu hari nanti akan wafat, aku juga akan meninggal, aku juga akan mati. Jadi kalau kita nak mati, hampir-hampir apa, kita menghampiri mati, apa yang kita nak kena bawa bekal? Amal. Lagi? Apa tu? Bawa apa? Tak dengar tadi abang cakap apa? Tak ada apa. Subhanallah. Baik, betul. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا. Sebelum kalian balik bertemu aku, bawalah bekal. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Jadi amal itu, kita berharap amalan tersebut bawa kepada taqwa. Ada orang dia beramal juga, tapi dia merompak, dia mencuri, dia tipu orang, tu pun amalan dia juga, tapi dia tak bawa kepada taqwa. Jadi Allah kata sebelum kau wafat, sebelum kau meninggal dunia, baliklah kepada aku, kumpul amalan-amalan yang menghampiri taqwa. Jelas? Allah Ta'ala alam. Saya kiranya kadang-kadang tertengok pada wajah Aizat, dia duduk nampak atas motor kan, duduk bawa Grab Food, panda
Foodpanda, Masya Allah. Kadang-kadang saya pergi salat zuhur, asar berjemaah, maka saya nampak golongan-golongan seperti mereka ni yang memang memenuhi ruang masjid dan juga surau. So, kadang-kadang kita tak boleh nak bagi tahu geng-geng yang, yelah, kadang-kadang nampaklah mereka ni laju dekat traffic light tu kan. Laju lagi Ana. Kalau hijau. Kan? Baik, tapi nak ceritanya, mereka ni juga yang menghiasi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira, saya nampak dengan mata kepala saya, mereka di antara orang yang sangat dermawan. Bukan yang lain tu saya tak kata dermawan, tapi mata ni duk nampak, mereka sampai mereka letak RM1, mereka nak keluar mereka letak beringgit-ringgit. So saya duk perhati je, saya kata, Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kala, kita tak berhajat kepada nak menjadi orang besar, baru nak ajar orang-orang bawah apa itu sedekah. Kadang-kadang orang-orang yang bawahan yang kita duk nampak macam biasa-biasa ni, mereka lagi lebih awal beramal daripada orang yang kadang-kadang pakai tie, pakai baju batik ke, pakai apa, blazer ke, pakai suit ke, jauh dapat beramal. Wallah ta'ala alam. Baik, kemudian apa kata Nabi lagi? Fal tasbir wal tahtasib. Setiap sesuatu kehilangan yang berlaku tu, hendaklah kita sabar. Apa maksud sabar? Bun, sabar. Redha. Bismillah. Sabar ni maksud dia tahan. So, once kita mampu bersabar, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa innamas sabru indas sadmatil ula, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan orang itu betul-betul bersabar ketika dia berada pada pukulan yang pertama. Dia baru kehilangan, time tu Allah betul-betul nak uji kau mampu sabar ke tak mampu sabar. Sebab benda ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita menangis di sisi kuburan, betul? Jadi Nabi pergi kat wanita tu, Nabi pun kata, sabarlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, kepada Allah kita semua akan kembali. Tiba-tiba perempuan tu marah. Perempuan tu kata apa kat Nabi? Kau tak rasa apa yang aku rasa? Kemudian Nabi pun jalan terus. Nabi tak kata apa-apa. Jadi sampailah orang-orang yang berada dekat sekeliling tu cakap kat perempuan tu, kau tahu tak dengan siapa kau bercakap tadi? Maka perempuan tu kata, aku tak tahu. Itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ni pun tunggu dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam, ketuk, tunggu Nabi keluar. Maka dia pun kata, akulah wanita tadi yang menangis di sisi kuburan. Kemudian engkau ingatkan aku supaya bersabar. Kemudian aku tempik kembali, ataupun aku cakap ayat yang telah aku nyatakan tadi. Maka Nabi pun kata, sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Jadi begitu, kita nak kena belajar macam mana nak bersabar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau perempuan tu tempik kat Nabi tadi kan, kalau Nabi tak sabar, Nabi boleh je kata balik, kau tak kenal ke aku siapa? Betul tak? Kau sawan aku, kau kenal tak aku siapa ni? Padahal boleh je Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sawan balik, tapi Nabi ambil jalan teruslah. Pasal dakwah telah disampaikan. Untuk engkau terima, engkau tak terima, semuanya hidayah milik Allah. Maka aku teruskan perjalanan aku. So, biasanya manusia begitulah. Ketika ditegur-tegur, dia kata, alah ustaz, tak sampai hidayah lagi lah. Belum cukup haul lagi lah. Macam-macam lah. Dia punya apa tu? Alasan. Tapi at last, dia pun tersedar, aduhai, menyesalnya aku waktu dulu tak dengar cakap. Sebab itu, kadang-kala orang kata apa, berkenaan dengan perahu tu, terlajak perahu boleh undur, terlajak kata-kata badan binasa dan semisalnya. Jadi sebab itu hati-hati dalam ungkapan dan juga sebutan. Jadi Allah Ta'ala kata Nabi kata faltasbir, hendaklah engkau bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah apa? Engkau ihtisab ni maksud dia apa? Muhasabah. Kat sini dia kata apa ayatnya? Dan semoga engkau mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya kesabaran tu, kita berharap semoga Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Boleh tak? Jadi ini di antara ucapan yang kita dapat baca pada malam hari ini, kita belajar berkenaan dengan doa ta'ziyah. Betul, kalau kita dengar ada sosok orang meninggal dunia, memang kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah-tambah dia tak ada dekat depan mata kita, kita tahu yang meninggal tu adalah seorang lelaki, maka kita pun sebut Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey. Dan apabila kita bertemu dengan orang yang kehilangan tadi depan mata, ataupun kita message dekat dia personal, maka di antara doa yang kita boleh baca adalah doa ini. Selain kita sebut
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah ampuni beliau, semoga Allah kasihani beliau, semoga Allah masukkan beliau di kalangan lelaki-lelaki beriman, soleh, solehin dan semisalnya. Maka kita pun sambunglah dengan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal mata duk tengok balik lagi tak. Wal tahtasib. Siapa dah apa Ha? Barakallahu fiikum. Kena azam. Kita tak perasan ke 1-2 bulan ni ramai sangat orang wafat? Saya sendirilah, personal kawan-kawan saya banyak pejam mata. Semalam pun 2 hari, semalam ke ataupun 2 hari lepas, seorang dekat Perak pejam mata, Ustaz Nasyaruddin, kawan saya, rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah. Semoga Allah Taala ampuni dosa-dosa beliau. Muda bayar saya 36 tahun, hari-hari selang sehari kena buat dialisis 12 kali. Muda lagi. Jadi dia wafat dekat sekolah, katanya sedang mengajar ataupun sedang bermesyuarat ataupun baru habis kelas, tiba-tiba sesak dada dan jatuh dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya kalau kita nak sambung doa. Jadi nak cerita kepada kita, wafat tak kenal usia, tak kenal waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah Taala? Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada tempoh yang tertentu. Idza jaa ajaluhum, apabila sampai sahaja detik kewafatan itu, la yastakhiruna sa'ah, tak akan terlewat walau satu saat, wala yastaqdimun, tak akan cepat walau satu saat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara pesanan yang kita boleh sampaikan ataupun yang dipanggil doa isti'azah, doa ta'ziyah adalah dengan membacakan semisal yang kita bacakan tadi. Cuba baca lagi sekali ramai-ramai. Innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Jadi ini di antara, sebab tu kalau kata kita tak hafal bahasa Arab sekalipun, cubalah baca dalam bahasa Melayu. Tapi sebenarnya dengar baik-baik. Saya ada catat sedikit poin-poin, dan di antara ucapan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia kata laisa fi ta'ziyatin syai'un muaqqat ai muhaddad. Maksudnya dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata tidak ada dalam ucapan takziah satu-satu ucapan yang khusus. Boleh tak? Tak ada satu-satu ucapan yang khusus. Maknanya kalau kita pergi dekat kawan kita yang baru kehilangan suami, kehilangan isteri, kehilangan mak dan ayah ataupun anak-anak, maka kita pun boleh terus kita milik Allah Ta'ala, bersabarlah. Semoga Allah bagi ganjaran pahala yang besar di atas ujian yang menimpa engkau. Maksudnya dia tak terikat dengan satu-satu bentuk ucapan yang muhaddad, yang tertentu sahaja. Berkata juga Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih, dia kata la na'rif wa la na'lam. Kami tak pernah tahu dan kami tak pernah tahulah. Fit ta'ziyah syai'an mahduda. Ada hal yang telah dihadkan dalam mengungkapkan ta'ziyah dalam kitab Al-Mughni. Baik, begitu juga kata Syekh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih wa ghafarallahu lah, dia kata wa amma mashtuhira indan nas min qawlihim, dan di antara ucapan yang sangat masyhur di kalangan manusia, di antara ucapan mereka adalah okey, sekejap. Kita pergi buka muka surat 281. Muka surat 281, kerana kita masih lagi berada dekat bawah tajuk yang sama, iaitu apa dia? Doa ta'ziyah. Kita sebut sama-sama, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Ulang sekali lagi. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Baik, sebahagian berpendapat wa in qala, jika kita tak hafal yang tadi itu, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib, katalah tak hafal yang tadi itu, wa in qala, jika sekiranya dia mengungkapkan yang ini,
a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika fahasanun. Ini juga baik. Tapi dengar baik-baik. Berkata Syekh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih, ramai di kalangan orang ataupun di kalangan umat manusia ketika dia mengucapkan ucapan ta'ziyah, maka dia gunakan ungkapan azzamallah ataupun a'zamallah. Dua-dua boleh pakai. Azzama ataupun a'zama. Dua-dua pakai isim tafdil, tak jadi masalah. Maksudnya semoga Allah kurniakan ke atas engkau pahala yang begitu besar dan agung atas musibah tadi itulah. Wa ahsana azaaka. Semoga Allah menimbulkan kegembiraan dalam hatimu. Maksudnya Allah rawatlah daripada kesedihan tadi. Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah Ta'ala ampuni mayat ataupun orang yang meninggalkanmu. Fahiya kalimatun ikhtaraha ba'dal ulama. Ketahuilah, kata Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih, ungkapan ini adalah ungkapan yang dipilih oleh sebahagian ulama ketika menyebutkan doa ta'ziah ni kepada orang yang kehilangan orang yang tersayang. Lakin ma ja'at bihi sunnah aula wa ahsan. Tapi kalau engkau mengutamakan yang sunnah tadi, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, itu jauh lebih aula, lebih utama, wa ahsan, dan juga lebih baik. Dan dinukilkan ungkapan itu daripada kitab Majmu' Al-Fatawa. Makanya kita ada option. Sebab tu kita kata, Imam Syafi'i sendiri pun kata apa? Tak ada masalah kita nak sebut apa-apa, selama mana dia berada dalam doa takziyah. Semoga Allah bagi kau pengampunan, semoga Allah kembalikan keceriaan dalam hidup kau, semoga, boleh je, tak jadi masalah. Tapi kalau kita nak beramal dengan sunnah, tambah-tambah kita claim, kita dakwa kita ni betul-betul kumpulan yang nak sangat beramal dengan Quran dengan sunnah, maka kita berdoalah kepada Allah sungguh-sungguh. Semoga Allah bagi kepada kita sekeping hati yang kita ni bukan setakat boleh hafal, tapi kita faham apa yang kita hafal dan kita mampu beramal saat berlakunya kita panggil apa? Musibah-musibah yang menimpa pada orang lain ataupun pada diri kita. Cubalah hafal. Baik, jadi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu satu option. Yang kedua, kata Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih, boleh juga nak baca apa? Azzamallahu ajraka ataupun a'zamallahu ajraka. Apa maksud a'zamallahu ajraka? Semoga Allah memperbanyakkan pahalamu, wa ahsana azaaka. Semoga Allah Azza wa Jalla menimbulkan kegembiraan dalam hatimu. Sebab orang yang baru kehilangan orang yang dia sayang ni, besar penderitaan dia. Saya sendiri pernah rasa kehilangan kedua-dua orang yang paling kita cintai, mak dan juga ayah. Kan? Mak dah pejam 7 tahun, ayah dah pejam 5 tahun. Ghafarallahu lahuma wa rahimahumallahu rahmatan wasi'atan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa keduanya dan Allah rahmati keduanya. Jadi kita boleh rasa hidup kita ni kosong sangat. Dan saya selalu cakap kat diri saya, Faiz, kalau kau sendiri tak berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kau betul-betul manusia celaka, Faiz. Saya selalu cakap, sebab sekurang-kurangnya waktu kita doa ada mak dan ayah lagi, kalau kita malas-malas dan culas-culas nak berdoa pun, kita masih lagi boleh kata, mak, doakan saya ni, saya nak pergi kerja ni. Doakan abang, doakan adik, doakan kakak nak pergi universiti ni, kakak nak pergi belajar ni, kakak nak pergi kerja ni. Sekurang-kurangnya ada lagi orang yang boleh doakan kita, dan doa dia tidak ada hijab, straight sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah tak ada ni, saya sendirilah personal rasa, kosongnya. Bila tengok kawan-kawan, dia lah balik hari raya ke, raya haji ke, raya tak haji ke, Aidilfitri ke, kan, ambil gambar dengan mak ayah, ada yang bawa keluar makan, ada bawa pergi mandi sungai. So kita rasa seronok dan teruja tengok benda tu. Subhanallah. Sebab itu ada pepatah Arab, dia kata, faya laitas syabab ya'udu dauman. Kalaulah aku dapat kembali ke zaman dulu walaupun satu hari. Fa akhbarahu bima fa'alal masyib. Nescaya si tua ini, orang yang telah beruban ini, dia akan cerita betapa dia menyesal pada hari-hari yang sudah. Rasa tak abang ke kakak-kakak ke, kan? Kadang-kadang mak ayah kita duk kata, tolong pergi beli roti sat. Kita punya ungkapan, aduh, aku dah tengah sibuk nak pergi kerja ni, nak roti pula time ni. Tapi hari ni bila depa dah tak ada, jangan kata roti ya. Kalau dia minta lebih daripada tu pun kita rasa, aku akan usaha nak bagi.
Tapi kita belajar sunnah, kita belajar Quran, kita tak adalah kecewa dengan kecewa yang sampai putus asa. Maka je kita tahu kita kena berubah, jadikan diri kita ni sebagai orang soleh, dan moga-moga kita dinobatkan oleh Allah sebagai anak soleh, dan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk ibu dan ayah kita, semoga Allah terima dan sampaikanlah. Amin ya rabbal alamin. Kan? Jadi ini yang maksudnya kena belajar. Tak boleh nak rasa selesa dengan satu keadaan semata-mata. Wallahu ta'ala a'lam. Tak faham. Baik, jadi soalan abang yang bertanya, makna katanya kalau kita nak hafal doa ini dalam waktu yang sama, kita nak cakap kepada orang yang baru kehilangan, teman kita baru kehilangan, dalam waktu yang sama kita sendiri pun kadang-kadang tak belajar bahasa Arab secara firm, dan kawan kita pun boleh jadi tak faham. Sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan ini kita tak boleh statik. Baik diri kita, baik kawan kita. Maksudnya kita berdua sama-sama kena ada azam dan juga semangat untuk memperbaiki kualiti ibadah hari-hari. Perasan tak doa Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal sebelum bagi salam? Apa dia doa tu pun? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku wahai Allah untuk memperbaiki urusan amal kehidupanku, amal solehku. Kita berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah bagi kepada kita sekeping hati nak belajar bahasa Arab. Teman kita pun kita pesan benda yang sama. Baik, itu satu part lah. Maksudnya tak rugi kita belajar, tak rugi kita beramal dalam bahasa Arab. Pun begitu, kalau kita rasa benda yang kita duk sebutkan ini kadang-kala boleh datangkan fitnah, sama ada berubah huruf, bertukar maksud ke, ada lebih baik kita cakap bahasa Melayu. Dan siap. Dalam waktu yang sama kita pun tengok Ibn Uthaymin dan semisalnya, Imam Syafi'i, Imam Ibn Qudamah bagi tahu kepada kita, sesungguhnya tidak ada doa takziah yang mahdud, yang dihadkan. Faham tak? So makna katanya boleh je nak cakap dalam bahasa yang mudah difahami. Cuma dalam Majmu' Fatawa dikatakan kalau kita nak beramal dengan yang sunnah itu jauh lebih aula dan ahsan. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fadal itu. Oh. Bismillah. Alhamdulillah. Sahih. Tapi hari tu entah pun teriak satu macam ke? Kan? Tapi sekurang-kurangnya kita boleh kawal diri. Biar rendah. Betul. Kehilangan orang tersayang ni bukan benda remeh, bukan benda ringan nak. Orang yang tambah kita ni anak bongsu, saya Ana lah. Kan? Makna katanya sampai Ana nak pergi Madinah dulu pun bantai busuk Ana tu mak Ana tak bagi bawa tu. Ada gambar bear, ada nombor-nombor kat situ kan. Ana duk ingat lagi warna biru bantai tu. Dia tak bagi. Mak Ana balut baru bagi. Lepas Ana menikah tu dia balut dengan kain apa kita panggil tu? Apa kita panggil? Sarung bantai tu. Dia jahit, dia bagi Ana. Ni bantai lama adik dia kata. Tak faham tak? Makna katanya kita dengan mak ni jangan main tu. Dengan ayah. Ayah ni time tak ada baru kita rasa sungguh-sungguh. Time dia ada tu kadang-kadang dia layan kita tu boh tak boh je. Tapi dia tanya kat mak kita kan. Macam mana sekolah anak, macam mana hafalan anak, macam mana duit cukup tak cukup. Ayah ambil berat bab tu. Tapi dia nak rapat macam mak rapat ni, dia susah sikit. Tapi bila dia tak ada tu, kita memang terasalah hati. Pun begitu, macam yang saudara Abu Talha baru cakap sebentar tadi, bila ada ucapan-ucapan macam ni, di samping kita sebut a'zamallahu ajraka, semoga Allah menggandakan pahala untuk dirimu, apa lagi, wa ahsana azaak, semoga Allah Taala timbulkan kebahagiaan dalam dirimu, wa ghafara limayyitik, semoga Allah ampuni jenazah yang baru engkau kehilangan tadi. Maka sekurang-kurangnya dia boleh merawat hati kita
yang mendengar. Faham tak? Jadi sebab itu kita sangat dalam amalan sunnah ni jangan takut-takut nak buat jamaah sekalian, kawan-kawan sekalian. Kita rasa kita hafal, kita buat terus. Kita rasa kita dah dapat satu-satu ilmu, dia betul-betul akan berhasil buahnya ketika kita amalkan benda tu. Kita akan rasa, oh subhanallah, seronok dapat amalkan. Contoh kan, waktu kita baca doa, yang kita belajar dulu doa untuk orang yang meninggal dunia kan, doa bacaan solat jenazah tu kan. Kan ada Allahumma inna fulana bin fulanin fi zimmatika wa habli jiwarik dan semisalnya tu. Doa tu saya sendiri mengaku, time saya mengajar tu, time tu saya baca-baca, time tu saya dok hafal lah. Cuba hafal. Dan selama beberapa waktu ayah ATP meninggal dunia dan saya sangat bersyukur saya mampu beramal dengan doa tu untuk baca nama satu persatu nama almarhum ayah kepada sahabat kita Abu Talha. Jadi kita kata, sangat dapat baca tu. Ya Allah, terima kasih. Di balik aku dapat baca, di balik aku berkongsi, aku juga mengajar, aku juga dapat beramal. Nikmat dia lain, kawan-kawan. Jamaah sekalian, lain sangat. Sebab itu, saat kita Abdullah ibn Umar kalau tak silap dia kata, jangan sampai suatu hadis ataupun amalan Nabi berlalu di depan kau, kemudian kau langsung tidak mengamalkannya walau satu kali. Jangan biarkan benda tu berlaku. Faham tak? Kita belajar benda ni malam ni, kita tahu nanti. Kalau tak hari ni, besok, lusa, kita akan dengar ada orang wafat, meninggal dunia. Maka ini di antara balik sekejap lagi sampai naik motor, sampai naik kereta tu, a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara liman yatik. Yang ni nak kena ulang atas motor sat lagi, atas kereta sat lagi. Baru nanti dia akan mudahlah kita nak amal. Tapi kalau nanti tiba-tiba kita dengar berita ada orang pejam baru nak buka Hisnul Muslim, dia lambat sikit lah. Kena ada dengan kita, okey lah. Kalau tak ada, susah nak amal. Allah Ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain sebelum kita berhenti? Tangisan rahmat. Kita teringat, kita rindu kepada seseorang, kemudian kita mengalir air mata. Tangisan tersebut bukan tangisan kita panggil rintihan. Orang merintih ni dia faham tak? Ketuk-ketuk dinding, tampar-tampar pipi, koyak baju, berguling-guling kat lantai, tepuk lantai ke. So itu kita panggil tangisan rintihan. Tapi kalau kita duduk atas motor, duduk tepi laut, tengok bukit, gunung ganang, tiba-tiba teringat. Sebagai contoh, waktu saya lalu dekat MRR tu dengan ayah saya dulu waktu dia hidup lagi kan. Tiba-tiba kat tepi Hospital Lampang tu kan, kat flyover kat atas tu. Waktu petang nak maghrib, tiba-tiba lalu satu gerombolan burung-burung terbang dekat atas KPJ tu. Maka saya ingat ucapan ayah saya, aduhai cantiknya kumpulan tu terbang, dia kata lagu tu. Jadi setiap kali saya lalu dekat situ kan, tiba-tiba saya nampak ada burung terbang tu, teringat dan dia datang undang sebab. Dan saat dia undang sebab tu, apa kita nak kena sebut? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita reda lah. Ampunkanlah dia ya Allah, kasihanilah dia, rahmatilah dia wahai Allah. Minta Allah bersihkan dosa-dosa dia dan seterusnya. Jadi manusia standard lah, ada waktu dia lupa terus. Ada waktu kalau dia ingat tu sampai mengalir air mata. Niyahah. Meratap kan? Oh tak boleh lah nak meratap-ratap. Sikit-sikit nak tulis pasal bapak, sikit-sikit nak tulis pasal mak. Islam ajar macam mana? Kita sayangkan seseorang, cukup dengan kita doakan. Faham tak? Kadang-kadang ada orang dia niyahah ni, macam Imam Syafi'i pula kata, niyahah ni bila kita ada kan majlis makan-makan, jamuan makan untuk meratapi permergian si mati. Maka dia Imam Syafi'i kata apa? Sesungguhnya mengadakan majlis makan-makan ketika jenazah baru saja wafat termasuk di antara bab niyahah, bab yang dilarang untuk dilakukan. Allah Ta'ala alam. Jadi bagi nasihat lah. Tapi saya kira lah benda tu tak lama. Awal-awal kehilangan ni memanglah. Saya sendiri pun pernah kehilangan mak ayah ni. Dalam grup WhatsApp ni kejap-kejap teringat. Adik-beradik teringat lah. Hantar gambar laut dulang pun teringat kat mak lah. Tengok gambar Mercedes teringat kat ayah lah. Dia macam tu dia teringat kan. Tapi dia tak panjang lah.
Nanti satu waktu nanti dia teringat balik, ada tarikh-tarikh penting ke apa ke kan. Dia terkeluar balik, kita pun teringat balik. Kita bagi chance ataupun kita tegur sikit ke atau macam ni? Dia gini, nak tegur ni sebab tu Allah suruh kita tegur dengan hikmah. Hikmah itu dengan ilmu. Ilmu ni maksudnya ada waktu kita diam tu, itu pun hikmah dah. Faham tak? Dia tak semestinya nak kena bagi 24 jam teng. Sebab boleh jadi nanti orang menyampah dah, orang lari daripada dakwah. Jadi ambil pendekatan, aku sampaikan dahulu, aku tengok perkembangan. Nampak macam tak boleh nak pi lagi, tegur lagi. Tak boleh nak pi lagi, tegur lagi. Tapi kalau nampak mereka dah cool down pun, kita duk tegur lagi, nanti ada orang terasa hati. So, kena bijak-bijak juga dalam berdakwah. Ada apa, Ustaz? Tak ada apa? Allah Ta'ala alam, saya kira cukuplah setakat itu untuk malam hari ini. Semoga kita dapat sesuatu lah. Walaupun kita hanya baca satu tajuk sahaja, ada 2 doa yang kita dapat belajar pada malam hari ini. Semoga dia bagi impak dalam hidup kita untuk sama-sama menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka sallam. Aqul qali hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.